Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Hari ini anda bertemankan saya, Hazrina Kasim. Baiklah, untuk hari ini kita akan memberi tumpuan kepada murid-murid yang berada dalam tingkatan 4 dengan mata pelajaran hari ini berkenaan dengan catering dan penyajian. Jadi, siapakah guru penyampai kita untuk hari ini? Apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu? Kita saksikan profil ini. Silakan. Itu dia tadi profil berkenaan dengan guru penyampai kita hari ini. Saya nak perkenalkan sekali lagi. Ini dia Cikgu Nik Nurhelina Nik Rosli, Ketua Panitia Catering dan Penyajian Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar, Bagan Serai, Perak. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, terima kasih baik. Terima kasih kerana bersama kami hari ini, Cikgu. Dan pastinya kita juga bersama dengan Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam selaku juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Baiklah, rasanya kita nak meriahkan pembelajaran hari ini bersama dengan murid-murid kita yang berada secara atas talian juga dari Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar. Kita nak berkenalan dengan adik Putri Batrisya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puteri Batrisya binti Jafri. Saya dari SMK Alang Iskandar, Bagan Serai, Perak. Baik, terima kasih adik Putri. Yang seterusnya adik Siti Isha. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Isha Syarizah binti Hisham dari Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar, Bagan Serai, Perak. Wah, bersemangat Siti Syah ya. Baguslah dia. Baik, seterusnya kita ada adik yang segak bergaya hari ini. Muhammad Arif. Silakan adik Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Muhammad Syaidan dari SMK Alang Iskandar, Perak. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir kita ada adik Iman Haikal. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan saya Muhammad Iman Haikal dari Sekolah SMK Alang Iskandar, Bagan Serai, Perak. Baik, terima kasih untuk semua murid-murid yang berada secara atas talian hari ini meluangkan masa untuk pembelajaran kita menyentuh tentang mata pelajaran catering dan penyajian. Cikgu, apa agaknya topik yang kita nak bawakan dalam slot sukses SPM 2022 ini? Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini, kita akan bermula dengan modul 1, pengenalan terlebih dahulu. Nanti kita akan tengok satu persatu apa modul yang akan kita belajar sepanjang tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kemudian kita berfokus kepada modul 1. Okey, baik Cikgu. Dari mungkin secara ringkasnya Cikgu boleh terangkan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan tengok pengenalan kepada penyajian, pengenalan kepada perkhidmatan penyajian, sanitasi dan juga keselamatanlah di dalam bengkel. Okey. Baik, kalau kita boleh nak fokuskan kepada slide terlebih dahulu, Cikgu. Okey, kita tengok satu persatu. Silakan. Okey, untuk kertas 17202, kod kertas adalah 7202 palang 1. Okey, yang pertama sekali saya akan perkenalkan dulu untuk tingkatan 4 ada 4 modul, iaitu modul yang pertama yang kita akan fokuskan hari ini adalah pengenalan. Pengenalan bidang perkhidmatan makanan. Okey, untuk tingkatan 4, modul yang kedua adalah peralatan dan bahan. Dan modul yang ketiga, pengenalan kepada penyajian. Dan yang keempat adalah modul hidangan asas. Okey, dalam modul hidangan asas ini nanti murid-murid akan melaksanakan amalilah. Okey, untuk modul tingkatan 5, ada 4 modul juga. Okey, modul yang kelima adalah menu dalam perkhidmatan makanan. Modul yang keenam, hidangan set menu. Kemudian modul yang ketujuh, hidangan lengkap yang seimbang. Dan modul yang ke-8 adalah keusahawanan. Okey, jadi kita terus fokus kepada modul yang pertama iaitu pengenalan. Okey.
Okey, yang pertama, asas dalam perkhidmatan makanan. Sebelum kita teruskan, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan perkhidmatan makanan itu sendiri. Okey, maksud dia perkhidmatan makanan ini merujuk kepada satu premis perniagaan yang menawarkan perkhidmatan penghidangan makanan atau minuman untuk makan di premis ataupun di luar premis. Okey, yang kedua kita tengok objektif. Sebelum kita teruskan, saya nak murid-murid mengimbas kembali apa objektif dalam perkhidmatan makanan. Ada sesiapa yang boleh cuba? Apa objektif dia? Dan sesiapa nak cuba, murid-murid secara atas talian, kalau nak cuba boleh angkat tangan ya. Saya cuba, cikgu. Silakan. Okey, Arif, silakan. Arif. Untuk mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan taraf ekonomi Okey, terima kasih dan Arif. untuk memenuhi Okey, cuba. Teruskan. Tak apa, teruskan. Kalau ada lagi idea, boleh. untuk memenuhi permintaan pelanggan. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok betul ataupun tidak. Okey, yang pertama seperti yang dipaparkan, okey, objektif yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Okey, jadi kalau kita mengusahakan sesuatu premis perniagaan, sudah tentulah objektif dia untuk mendapatkan keuntungan. Okey, yang kedua, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Okey, macam mana nak meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ni? Bermaksud bila kita membuka sesuatu premis perniagaan, kita memberikan peluang pekerjaan kepada orang ramai. Jadi secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakatlah. Okey, dan yang ketiga, memenuhi permintaan seperti yang Arif cakap tadi, memenuhi permintaan pelanggan. Okey, dan yang terakhir, mencipta pasaran dan juga pelanggan baru. Okey, seterusnya kita tengok prospek kerjaya dalam bidang perkhidmatan makanan. Okey, dekat sini saya ada nyatakan 4 prospek kerjaya. Yang pertama adalah pakar pemakanan ataupun pegawai penyediaan makanan. Yang kedua, tenaga pengajar. Yang ketiga, chef ataupun chef selebriti. Dan yang keempat, pramusaji. Okey. Selain daripada keempat-empat yang saya nyatakan, boleh sesiapa daripada kalangan murid-murid mencadangkan atau memberikan idea selain daripada prospek kerjaya yang telah saya nyatakan tersebut. Ada yang nak mencuba? Ada sesiapa tahu tak? Ada? Diam je tu. Diam. Macam mana? Ataupun Tak cikgu tahu. nak sebut nama sesiapa untuk mencubanya? Putri, Okey. Isha. Kalau boleh Putri cuba ataupun Siti Isha. Nak cuba jawab? Saya cikgu. Silakan. Okey, cuba. Contohnya catering kelab. Catering kelab. Okey. Terima kasih Isha. Okey, sebenarnya jawapan itu tak tepat. Dia bukan catering kelab. Sebenarnya prospek kerjaya ni, apa kerjaya yang boleh kita ceburkan dalam bidang perkhidmatan makanan? Contohnya seperti pengusaha produk makanan. Produk makanan apa yang kita boleh tengok? Kita ada pengusaha burger, kita ada pengusaha kurma, kan? Itu adalah produk makanan, pengusaha produk makanan. Okey? Okey, kita teruskan. Yang kedua, kita ada segmen untuk perkhidmatan makanan. Segmen kita ada 2, segmen komersial dan juga segmen bukan komersial. Okey, segmen komersial bermaksud segmen yang menjalankan perniagaan dan berasaskan keuntungan. Fokus utama dia adalah keuntungan. Okey, ada contoh dekat sini saya nyatakan restoran makanan segera, hotel, motel dan juga restoran. Yang ketiga, catering kelab. Yang keempat, catering pengangkutan dan yang kelima adalah catering secara kontrak. Okey, untuk restoran makanan segera semua tahu kan, kita masuk, kita order, kita buat tempahan, kemudian bayar dan boleh makan di restoran ataupun makan di luar restoran. Okey, untuk hotel, motel dan restoran semua tahu. Untuk catering kelab, apa yang dimaksudkan dengan catering kelab? Yang ini ada yang tahu tak? Saya cikgu. Okey, semangat Isha. Saya cikgu. Okey, cuba. Catering kelab untuk kelab yang membayar yuran tahunan. Okey, terima kasih. Contohnya ahli kelab golf. Okey. Contohnya ahli kelab golf, ahli kelab kriket dan ahli kelab kapal layar. Okey, pandai. Terima kasih Isha. Terima kasih, Okey. Isha. Okey, betul lah bermaksud dikhaskan kepada ahli yang membayar yuran tahunan kepada kelab-kelab yang disertai. Okey, kemudian seterusnya catering pengangkutan.
Okey, catering pengangkutan ni di mana kita boleh tengok? Di Tahu mana? tak? Di mana? Pernah tak jumpa? Ada sesiapa nak cuba jawab? Saya cikgu. Bagi Putri pula. Okey, Putri. Silakan. Contohnya dekat kapal terbang dan kereta api. Okey, pandai. Ini mesti selalu naik kapal terbang. Okey, bila kita naik kapal terbang kan, selalunya akan dihidangkan makanan. Itu adalah salah satu daripada pengusahaan catering secara pengangkutan, menghidangkan makanan di dalam pengangkutan. Okey, dan yang terakhir adalah catering secara kontrak. Okey, ini bermaksud pengusaha makanan akan menjalankan kerjasama dengan sebuah syarikat. Contoh macam paling terdekat kita boleh tengok kantin sekolah. Menjalankan perniagaan di kantin sekolah secara kontrak. Akan ada tempoh tertentulah. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya segmen bukan komersial tadi. Segmen bukan komersial ini menjalankan perniagaan yang tidak berasaskan keuntungan. Dia lebih kepada kebajikan. Bukan tak dapat untung langsung, tapi bukan fokus utama keuntungan. Okey, contohnya pusat jagaan warga emas, kantin kilang dan juga hospital. Okey, dan yang seterusnya kita tengok sistem dalam bidang perkhidmatan makanan. Okey, sistem dalam bidang perkhidmatan makanan juga ada dua, iaitu on-site catering dengan off-site catering. Okey, untuk on-site bermaksud makanan itu dimasak di tempat itu, disedia di tempat itu dan dihidang di situ juga. Okey. Kos pengeluaran makanan itu terhad kerana makanan bahan asas dia dibeli secara pukal, dibeli secara banyak. Okey, disediakan dan dia dihidangkan di premis yang sama. Jadi ruang kerja juga adalah terhad. Okey, kemudian yang ketiga memerlukan peralatan holding yang panas dan sejuk. Okey, supaya apa? Supaya makanan yang dihidangkan tu boleh kekal sama ada panas ataupun sejuk. Okey, yang seterusnya off-site catering. Okey, untuk off-site catering menggunakan kaedah terpusat melibatkan pengasingan. Okey, pengasingan pengeluaran dengan perkhidmatan bermaksud makanan dimasak di tempat lain kemudian dihantar ke tempat jamuan. Maksudnya macam tu. Contoh yang terdekat kita boleh tengok sewaktu kita menghadiri kenduri. Nampak kan, bila kita menghadiri kenduri, catering akan membekalkan makanan. Tapi bukan memasak di situ. Itu contoh yang terdekatlah. Okey, tapi untuk menghantar makanan memerlukan kenderaan yang sesuailah. Kalau makanan yang sejuk mesti ada van yang berhawa dingin, berpeti dingin tu. Okey, supaya nak mengekalkan suhu makanan tersebut. Okey, itu dia tadi penerangan cikgu berkenaan dengan pengenalan bidang perkhidmatan makanan menyentuh tentang asas perkhidmatan makanan. Banyak lagi sebenarnya kita nak belajar untuk topik ini, tapi cikgu dan murid-murid kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita bersama untuk mata pelajaran catering dan penyajian bersama dengan Cikgu Nik Nurhelina. Baik Cikgu, kita nak teruskan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Okey, sekarang kita akan melihat faktor keselamatan, kesihatan dan juga sanitasi. Okey, dekat dalam slide ini kita akan melihat ketiga-tiganya. Okey, yang pertama dari segi keselamatan. Okey, untuk keselamatan, yang pertama sekali sebelum masuk ke bengkel ataupun ruang kerja mestilah mematuhi peraturan. Okey, peraturan yang selalu dititik beratkan adalah jangan bergurau, jangan berlari dan jangan menggunakan benda tajam dengan tidak selamat. Bermaksud kalau nak memotong, jangan potong atas tangan. Maksudnya macam tu. Kita ada dulang, kita ada landas, kita perlu gunakan peralatan dengan betul lah. Okey, yang kedua, cermat, sistematik dan selamat. Yang ketiga, melaporkan kerosakan. Bermaksud kalau nak guna peralatan, sesuatu peralatan, bila lihat peralatan tu rosak ataupun plug itu tercabut, segera laporkan peralatan kerosakan itu kepada guru yang terlibat. Okey.
Kemudian menggunakan peralatan mengikut arahan. Contoh yang terdekat, selalu pelajar menggunakan mixer, pengadun. Sebelum memasukkan bahan ke dalam pengadun, terus on. Yang itu sangat bahayalah. Sepatutnya kena mengikut arahan yang betul. Okey, kena mengikut langkah yang betul. Okey, yang seterusnya membersih peralatan dengan betul dan selamat, menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap, pencahayaan dan pengudaraan yang baik, kedudukan sumber elektrik yang selamat digunakan. Okey, pencahayaan dan pengudaraan ini bermaksud bila masuk ke bengkel ataupun ruang kerja, mestilah tingkap yang boleh dibuka, okey, dan lampu yang mencukupi, bukan berada di dalam keadaan yang gelap lah, okey. Okey, dan pengudaraan juga, sekiranya kita masuk ke bengkel, kita tak tahu ada kebocoran gas ataupun ada api ke yang kecil yang kita tak nampak kan, kebocoran ke, okey. Jadi kita memang kena buka tingkap, okey. Yang seterusnya dari segi kesihatan, okey, pengendali makanan mesti menjalani pemeriksaan kesihatan, okey, dan mendapatkan suntikan vaksin lah. Okey, yang seterusnya aspek kesihatan dipengaruhi oleh beban kerja. Jadi pekerja yang bekerja di ruang dapur mestilah mengikut bidang tugas. Maksudnya kalau bahagian memotong sayuran, dia bahagian potong sayuran sahaja. Tidak terbeban dengan tugas lain supaya dia tidak stres lah. Okey, dan persekitaran kerja yang sesuai. Bermaksud boleh bergerak, tidak sesak. Okey. Okey, seterusnya sanitasi. Okey, dari segi sanitasi kita tengok ada kebersihan diri. Semasa penyediaan bahan, mise en place pun ada, memasak makanan, penyajian makanan, penyimpanan bahan dan juga penyimpanan bahan yang telah dimasak. Okey, yang ini sebenarnya saya nak tanya murid-murid saya untuk terangkan satu persatu mengenai aspek kebersihan diri dulu. Siapa nak mulakan? Saya cikgu. Okey. Silakan. Saya cikgu. Silakan, Okey, Isha. Okay. Maksud sanitasi segi kebersihan diri ialah dari segi tubuh badan. Tangan mesti bersih, kuku mesti pendek dan bersih. Yang seterusnya ialah rambut mesti diikat dan kepala mestilah bertutup. Okey, terima kasih Isha. Kita tengok betul atau tidak. Okey, betul. Yang pertama, badan, tangan dan kuku dan juga rambut. Bermaksud tangan tidak kotorlah, tiada kotoran. Kuku mesti bersih daripada sebarang kotoran untuk memegang makanan kan. Badan pun sama, tubuh badan. Sekiranya ada luka, luka mesti ditutup. Okey, tangan dicuci dengan sabun. Sebelum memulakan kerja memasak atau amali memasak, cuci dengan sabun. Kemudian mesti bilas sehingga bersih. Selepas bersih dah bilas semua, mesti lap dengan kain yang kering. Mesti dilap kering dulu. Kemudian barulah kita boleh melaksanakan amali. Okey. Kuku dipotong pendek, pakaian dan apron yang bersih, menutup kepala. Sekiranya tidak memakai tudung, mesti mengikat rambut dan memakai penutup kepala. Okey. Bila memakai penutup kepala, jangan keluarkan rambut di tepi, keluarkan rambut di depan, tak boleh. Okey, seterusnya dari segi penyediaan bahan, kita tengok untuk menyediakan bahan, yang pertama sekali pastikan ruang kerja yang kita nak buat kerja tu, pastikan ruang kerja itu bersih, peralatan memasak juga bersih. Okey, peralatan memasak contohnya macam kuali, periuk, mesti telah dibersihkan. Okey, menyah frost makanan mengikut porsi yang diperlukan. Okey, maksudnya daripada peti sejuk beku kita keluarkan, kita nyah frost dalam kuantiti yang kita perlukan sahaja. Jangan semua sekali kita nyah beku kemudian simpan kembali ke dalam peti. Kita hanya mengikut porsi yang kita perlukan sahaja. Okey, kemudian kenapa kita perlu buat menyah frost mengikut porsi? Sebab kita tak nak berlakunya pencemaran silang. Apa pencemaran silang tu? Pencemaran silang tu bermaksud kita membawa bakteria dari satu bahan kepada bahan yang lain. Daripada bahan mentah kepada bahan yang telah masak. Ataupun daripada diri kita sendiri kepada makanan yang kita masak. Itu pencemaran silang. Okey, kemudian menutup bahan makanan dengan sempurna dan membuang sisa makanan dengan betul. Okey, contoh sisa makanan, kita dah filet ikan, kita dah tinggalkan tulang ikan, kepala ikan, jangan buang dalam sinki. Buang dalam tong sampah yang telah disediakan. Okey, untuk memasak makanan mesti pada takat didih, menggunakan peralatan yang bersih, tidak retak.
ataupun sumbing. Okey, sudu untuk merasa makanan dibersihkan sebelum digunakan semula. Bermaksud bila kita dah cuba satu makanan tu, kita nak cuba makanan yang lain, jangan gunakan sudu yang belum dibersihkan. Boleh guna sudu yang sama tapi bersihkan, lap dulu baru boleh cuba makanan yang seterusnya. Okey. Kemudian permukaan meja kerja, dapur dan peralatan dalam dapur mestilah juga dalam keadaan yang bersih. Okey, dari aspek penyajian makanan, hidangkan makanan dalam alatan menghidang yang bersih, tidak retak dan juga tidak sumbing. Hidangan ditutup untuk mencegah daripada dihinggapi lalat ataupun serangga. Gunakan senduk, sudu, garfu ataupun penyepit makanan semasa mengambil makanan atau menghidang makanan. Jangan gunakan tangan. Kita ada alat untuk kita mengambil makanan. Okey, seterusnya penyimpanan bahan makanan segar dan kering. Simpan makanan segar dan kering secara berasingan. Ini pun boleh menyebabkan pencemaran silang lah kalau kita simpan bahan basah dengan bahan kering dalam tempat yang sama. Okey. Kemudian makanan sejuk beku hendaklah disimpan di dalam peti sejuk beku selepas sahaja dibeli. Dan yang terakhir sekali, baca arahan pada bungkusan tentang cara menyimpan makanan. Okey, yang terakhir sekali, penyimpanan bahan yang telah dimasak. Makanan yang telah dimasak mestilah ditutup ataupun dibungkus. Sekiranya tidak dibungkus, boleh juga disimpan di dalam peti sejuk. Okey, suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan yang telah dimasak ialah antara 0 hingga 10 darjah. Okey, elakkan daripada menyejuk beku semula makanan yang telah dinyah beku. Sekiranya kita dah nyah beku, jangan kita simpan balik. Okey, kemudian kita nyah beku balik. Tak sesuai lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok agensi kawal selia, agensi yang berkaitan dalam menyelia perkhidmatan makanan ni lah. Okey, yang pertama kita ada Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja. Okey, yang kedua kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia dan yang ketiga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok punca dan akibat makanan tercemar. Okey, yang pertama sekali, punca dia adalah bahan kimia, yang kedua haiwan dan serangga perosak, yang ketiga benda asing dan yang keempat adalah mikroorganisma. Okey. Pelajar, murid masih ingat ke apa punca, apa contoh-contoh punca bahan kimia ni? Apa contoh bahan kimia yang boleh menyebabkan pencemaran kepada makanan? Ada yang nak mencuba? Okey, tak apalah. Saya bagi contoh. Mungkin mereka tak dengar. Okey. Untuk bahan kimia kita ada bahan pencuci, mungkin digunakan terlalu banyak kan bahan pencuci. Kita ada racun serangga. Okey, untuk haiwan dan serangga perosak seperti kita tahu ada lalat, lipas kan. Okey, benda asing itu adalah daripada diri kita sendiri ataupun daripada bahan yang kita gunakan. Okey, daripada diri kita contoh seperti rambut. Okey, daripada bahan yang kita gunakan mungkin daripada kulit telur. Okey, ataupun sisa pertanian lah. Okey, mikroorganisma adalah daripada yeast ataupun benda-benda bakteria yang telah tamat tarikh luput. Okey. Akibat daripada makanan tercemar, yang mengakibatkan makanan tercemar adalah cirit-birit, muntah, loya, pening kepala, sakit perut, keracunan makanan dan yang paling teruk adalah boleh membawa maut. Okey, 1.3 kita tengok pemeliharaan alam sekitar. Okey, pemeliharaan alam sekitar kita ada agensi yang terlibat adalah Jabatan Alam Sekitar, Alam Flora. Kita ada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Dan yang terakhir sekali, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Okey, untuk pengurusan sisa, kita tengok ada kat sini ada 4 jenis, sisa dapur, baki makanan, makanan luput atau tercemar dan makanan dibazir. Okey, sisa dapur adalah sisa yang kita guna ataupun sisa yang terhasil daripada proses penyediaan makanan. Okey, baki makanan, sisa yang kita jana daripada penggunaan makanan. Makanan luput adalah makanan yang telah bertarikh luput lah. Okey, makanan dibazir bermaksud sisa yang pembaziran, yang dijana daripada pembaziran. Kita dah makan, makanan tu masih elok tapi kita tak habis. Itu adalah makanan yang dibazir.
Okey, yang seterusnya peranan premis. Premis perniagaan mestilah menjimatkan air lah. Maksudnya mesti menjimatkan air, menjimatkan elektrik, menguruskan sisa makanan dengan betul dan menguruskan sisa buangan dengan betul. Okey, macam mana menguruskan sisa buangan dengan betul? Mestilah mengumpul dan mengasingkan mengikut jenis-jenis dia lah. Okey, ini adalah contoh pengurusan sisa buangan. Kita ada tong sampah 3R kan? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan 3R? Kita tengok okey, iaitu reduce, reuse dan juga recycle. Okey, kita tengok kesan sekiranya kita tidak menguruskan sisa buangan kita dengan betul, kesan dia akan pertama sekali akan menarik perhatian haiwan perosak, akan berlakunya pencemaran air, berlakunya pencemaran bau, akan menyebabkan saliran tersumbat dan pembiakan nyamuk dan last sekali menghasilkan peningkatan suhu kepada bumi. Sorry. Okey, jadi itu sajalah setakat ni. Baik, cikgu, dan jelas berkenaan dengan apa yang cikgu ajarkan sebentar tadi yang menyentuh tentang pemeliharaan alam sekitar dalam bidang perkhidmatan makanan juga keselamatan kesihatan dan sanitasi. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terus bersama kami dalam Sukses SPM 2022 yang pastinya ketika ini kita bersama dalam mata pelajaran Catering dan Penyajian bersama dengan Cikgu Nik Nurhelina. Silakan Cikgu, kita nak teruskan pembelajarannya. Okey, terima kasih. Sama. Okey, sekarang kita nak tengok contoh-contoh soalan untuk bahagian A. Okey, untuk bahagian A sebenarnya ada 15 soalan dan mengandungi 60 markah. Okey, soalan yang pertama. Jadual 1 menunjukkan sebahagian objektif dalam perkhidmatan makanan. A. Meningkatkan taraf ekonomi, B. Mendapatkan keuntungan dan C. Memenuhi permintaan. Berdasarkan jadual 1, padankan pernyataan dengan menulis A, B, C dalam ruang jawapan. Okey, untuk yang pertama, memperoleh manfaat kewangan daripada perkhidmatan makanan yang diceburi. Ada sesiapa nak cuba jawab? Kalau Saya, cikgu. Silakan, Siti Syah. Memperoleh manfaat kewangan daripada perkhidmatan makanan yang diceburi, jawapan dia ialah B. Okey. Seterusnya, menawarkan pelbagai produk dalam perkhidmatan kepada pengguna, jawapan ialah C. Mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat, jawapan ialah A. Okey, terima kasih Isha. Okey, jawapan yang disebut oleh Isha adalah betul lah sebab soalan mengatakan padankan pernyataan dengan menulis A, B atau C. Bermaksud bukan salin semula pernyataan tersebut tapi hanya menulis A, B ataupun C. Okey. Okay, soalan seterusnya. Jadual 2 merupakan contoh tentang industri perkhidmatan makanan. Okey, X, hotel, motel, restoran, restoran makanan segera, catering secara kontrak dan Y, hospital, kantin kilang, pusat jagaan warga emas. Nyatakan jenis industri perkhidmatan makanan bagi X dan Y. Ada sesiapa nak cuba jawab soalan ni? Saya, cikgu. Okey, cuba. X ialah segmen komersial dan Y ialah segmen bukan komersial. Okey, kita tengok betul. Okey, X adalah segmen komersial dan Y adalah segmen bukan komersial. Okey, betul. Tahniah. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, cuba baca pula. Siapa nak cuba? baca? Siapa nak baca? Saya nak cuba. Okey, cuba. Silakan. Jadual 2 merupakan pernyataan tentang sistem catering. X, perkhidmatan yang disediakan di dalam satu premis, pilihan catering terhad tawaran menu makanan lebih banyak. Y, perkhidmatan catering yang disediakan berbeza antara tempat memasak dan majlis. Penghantaran masakan ke tempat majlis, tawaran makanan, minuman dan peralatan menghidang disediakan. Nyatakan sistem catering bagi X dan Y. X, on-site catering. Y, off-site catering. Okey, terima kasih Putri. Okey, betul seperti jawapan Putri tadi. X adalah on-site catering dan Y adalah off-site catering. Okey, soalan yang seterusnya. Siapa nak cuba? Siapa nak bacakan soalan terlebih dahulu?
Iman nak cuba? Silakan. Saya juga. Okey, cuba Iman. Hotel-motel, kapal terbang, kelab kapal, layar, restoran makanan segera. Menyediakan ruang makanan dan tempat menginap untuk perasaan pelanggan. Ruang jawapan ialah hotel. Penyediaan perkhidmatan layan diri di dalam permis ruang jawapan, restoran makanan segera. Menyediakan perkhidmatan makanan untuk ahli yang membayar yuran tahunan saja. Ruang jawapan ialah kelab kapal layar. Menyediakan perkhidmatan makanan di dalam kenderaan. Ruang jawapan ialah kapal terbang. Okey, terima kasih Iman. Okey, di sini kita boleh tengok ada satu kesilapan yang Iman lakukan, iaitu dia hanya membaca pernyataan sahaja tetapi tidak membaca soalan. Itu adalah satu kesilapan semasa menjawab soalan. Kenapa? Kita boleh tertinggal ataupun terlepas pandang apa kehendak soalan yang sebenar. Okey, tadi apa yang Iman jawab betul, cuma risiko dekat situ sebab dia tidak membaca soalan dengan betul. Sepatutnya semasa menjawab soalan mesti baca daripada atas. Okey, jadual 3 adalah contoh-contoh segmen komersial dalam bidang perkhidmatan makanan. Seperti itulah, dan gariskan kata kunci. Macam ni jawapan dia betul lah sebab dia dah menyusun semula jawapan itu dalam ruang jawapan. Okey, sekiranya diberi seperti soalan yang Isyah jawab tadi, ada A, B atau C, boleh berlaku kesilapan dengan menulis semula pernyataan itu. Sedangkan soalan itu menyuruh murid menulis A, B ataupun C. Okey, sebab tu saya cakap kena baca soalan tu betul-betul dan faham kehendak soalan. Okey. Okey, soalan seterusnya. Pencemaran makanan bermaksud kehadiran benda asing ke dalam makanan. Berikan satu contoh bagi setiap punca makanan tercemar dengan menulis dalam ruang jawapan. Bermaksud yang ini soalan dia berkehendakkan contoh untuk setiap punca. Punca telah diberi, cuma berikan contoh. Okey, yang pertama bahan kimia, yang kedua haiwan, yang ketiga benda asing dan yang keempat adalah mikroorganisma. Ada sesiapa nak mencuba untuk jawab? Saya cuba, cikgu. Okey, Arif. A. Bahan kimia. Contohnya ialah racun serangga, bahan pencuci dan bahan adiktif. Aditif. B. Okey. Haiwan dan serangga perosak. Contohnya lalat, lipas dan tikus. C. Benda asing. Contohnya rambut, kuku, kulit telur dan sisa pertanian. D. Mikroorganisma. Contohnya ialah bakteria, kulapuk, fungus dan yeast. Okey, terima kasih Arif. Okey, kalau diperhatikan di sini, markah dia hanya 4 sahaja dan dia ada 4 punca. Bermaksud satu punca murid boleh menulis satu contoh sahaja, tak ada masalah. Tak perlu senaraikan macam Arif senaraikan banyak-banyak macam tu. Okey, boleh tulis satu sahaja. Okey, soalan yang seterusnya. Boleh siapa nak baca soalan? Saya, cikgu. Okey, Silakan, Putri Putri. lagi. Jadual 1 menunjukkan agensi yang berkaitan dengan keselamatan di dapur premis makanan. A. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. B. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM. C. Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja JKKP. Padakan agensi tersebut mengikut peranan agensi yang betul dengan menulis A, B dan C dalam ruang jawapan. Peranan agensi: menentukan tahap keselamatan premis makanan untuk menjalankan perniagaan. Jawapan dia B. Memantau kebersihan premis makanan. Jawapannya A. Memberikan khidmat nasihat tentang pengurusan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jawapan dia C. Okey, terima kasih Putri. Okey, untuk soalan Putri tak ada masalah, jawapan dia betul dan dia juga membaca soalan tu dengan betul, memahami arahan yang diberikan dengan betul lah. Okey, soalan seterusnya. Nak baca soalan ke? Atau saya nak baca? Saya, cikgu. Okey, silakan. Maklumat dalam jadual 4 adalah contoh punca pencemaran makanan. Yeast, ubat nyamuk, salmonella dan pewarna makanan. Kelaskan punca pencemaran dalam ruang yang disediakan. Punca pencemaran: mikroorganisma. Jawapan dia ialah yeast dan salmonella. Bahan adiktif ialah ubat nyamuk dan pewarna makanan. Pewarna makan. Okey, terima kasih Isyah. Okey, jawapan yang diberikan oleh Isyah juga adalah betul lah.
Dia mengkategorikan, dia kelaskan mengikut kategori. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, Iman, silakan. Saya juga. Tandakan betul bagi panduan pengenali makanan yang betul dan salah yang salah dalam petak yang disediakan. Ruang jawapan. Mengunyah gula-gula getah, jawapan salah. Memakai apron dan sarung tangan semasa mengenali makanan, betul. Mempunyai CJ atau kad kesihatan pengenali makanan, jawapan betul. Mencuci tangan selepas ke tandas sebelum mengenalikan makanan, jawapan betul. Membiarkan rambut tanpa menutup kepala semasa mengendalikan makanan, jawapan salah. Okey, terima kasih Iman. Tahniah. Okey, untuk jawapan ini betul dan cara menjawab juga betul lah, bermaksud kena pangkah dan tanda betul. Okey, ada sesetengah jawapan betul salah ini dia berikan perkataan. Tuliskan benar atau salah. Jadi sekiranya soalan menyatakan tuliskan benar atau salah, bermaksud murid kena tulis dalam kotak. Dalam kotak ni mesti ditulis, bukan pangkah. Tuliskan benar, salah. Okey, macam tu. Okey, jangan pangkah ataupun tik lah. Okey, itu sahaja. Okey. Okey. Baik cikgu, itu dia tadi antara contoh soalan untuk bahagian A. Kita nak berehat sekali lagi cikgu dan juga murid-murid semua. Jadi kita jumpa lagi sekejap lagi dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita masih lagi dalam Sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran Catering dan Penyajian. Kita nak tahu apakah antara contoh soalan pada bahagian B bersama dengan Cikgu Nik Nurhelina. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan untuk bahagian B. Dalam bahagian B hanya ada 4 soalan, tapi untuk satu soalan mewakili 10 markah, bermaksud di sini ada 40 markah. Kita tengok soalan yang pertama. Anda telah menyelia sebuah ruang memasak. Rajah 9 merupakan ruang kerja memasak yang telah anda selia. Okey, boleh perhatikan gambar tersebut. Okey, kemudian kita cuba menjawab soalan. Okey, soalan yang pertama, kenal pasti 3 masalah yang dapat anda perhatikan. Okey, daripada gambar tersebut, masalah apa 3 masalah yang dapat murid-murid perhatikan? Okey, siapa nak cuba? Iman. Ada yang nak Cikgu. jawab? Okey, Silakan. Iman. Tidak memakai penutup kepala. Lepas tu lantai basah dan licin. Okey, 3 soalan. 3 masalah. Penggunaan dan penyimpanan bahan pencuci yang tidak betul. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok tidak memakai penutup kepala, lantai basah dan licin dan penggunaan dan penyimpanan bahan pencuci yang tidak betul. Okey, betul lah. Antara banyak, sebenarnya ada banyak tapi dia dah nyatakan 3 sahaja. Okey, soalan yang kedua, tuliskan 3 kesan yang boleh berlaku akibat masalah yang anda nyatakan di 1A1. Okey, siapa nak bagi jawapan? Saya nak jawab cikgu. Okey, Isha. 3 kesan yang boleh berlaku akibat masalah yang anda nyatakan di 1A ialah boleh menyebabkan rambut termasuk ke dalam makanan, boleh menyebabkan tergelincir dan cedera, boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, terima kasih. Okey, kalau perhatikan soalan itu betul-betul, ditanya tuliskan 3 kesan yang berlaku akibat masalah yang anda nyatakan di 1A1. Bermaksud susunan jawapan ini mesti berdasarkan 1. Okey, yang ini mesti menjawab soalan yang atas. Okey, yang soalan yang pertama tidak memakai penutup kepala. Bermaksud kesan dia juga mestilah berkaitan tidak menutup kepala. Okey. Jadi tadi Isyah bagi boleh menyebabkan benda asing ataupun rambut termasuk ke dalam makanan. Betul lah dia menjawab soalan di 1. Okey, yang kedua juga sama. Lantai basah dan licin. Bermaksud dijawab kesan dia tadi boleh menyebabkan tergelincir dan juga cedera. Okey, yang ketiga boleh menyebabkan keracunan makanan, menjawab kepada jawapan yang ketiga. Okey, betul, tahniah semua.
Okey, yang ketiga cadangkan 4 cara yang boleh anda lakukan untuk mengatasi masalah di 1A2. Silakan. Saya cuba, cikgu. Ya. Cadangkan 4 cara yang boleh anda lakukan untuk mengatasi masalah di 1A ialah memberi teguran kesalahan yang telah dilakukan oleh premis itu, mengenakan denda terhadap premis tersebut. Okey. Lagi 2. Saya cuba, cikgu. Okey, Putri nak cuba. Mengeluarkan surat amaran dan mengeluarkan notis penutupan sementara. Okey, tahniah. Terima kasih. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Soalan dia cadangkan 4 cara yang boleh anda lakukan untuk mengatasi masalah di 1A2. Tetapi berbalik semula kepada soalan yang pertama tadi, yang mula-mula sebelum gambar tadi kan. Okey, dekat situ dia dah cakap anda sebagai penyelia. Bermaksud cara yang boleh anda lakukan untuk mengatasi itu adalah sebagai penyelia, bukan sebagai pengusaha premis. Okey, jadi jawapan yang diberikan oleh murid-murid tadi betul. Selaku penyelia, kita memberikan teguran, kita memberikan surat amaran. Okey, sekiranya murid-murid menjawab mengemas semula ruang kerja ataupun menyimpan di tempat yang sepatutnya, itu salahlah, jawapan itu salah sebab tidak menjawab soalan yang ditanya. Sebab kita sebenarnya adalah penyelia. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Silakan, Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa membuat pemeriksaan kebersihan di premis makanan. Premis yang tidak bersih akan menyebabkan makanan tercemar. Soalan yang pertama, nyatakan 4 punca makanan tercemar. Siapa nak jawab? Ada yang nak jawab? Saya, cikgu. Okey, cuba. Silakan. 4 punca makanan tercemar ialah bahan kimia, haiwan dan serangga perosak. Okey, lagi 2. Saya, cikgu. Okey. Benda asing dan mikroorganisma. Okey, kita tengok betul ataupun tidak. Okey, bahan kimia, haiwan dan serangga perosak, benda asing dan juga mikroorganisma. Okey, yang ini jawapan dia memang tepatlah. Okey, punca dia hanya ada 4. Tadi kalau kita ingat semula slide kita yang sebelum-sebelum ini, pembelajaran kita yang sebelum-sebelum ini bermaksud kita ada 4 punca makanan tercemar. Okey, jadi jawapan yang diberikan oleh murid-murid semua betul lah. Okey, yang kedua, berikan satu contoh bagi setiap jawapan di A di atas. Okey, saya, cikgu. Okey. Jawapan nombor 1, racun serangga dan bahan pencuci bahan adiktif. Nombor 2, lalat lipas tikus. Nombor 3, rambut, kuku, kulit telur, sisa pertanian. Nombor 4, bakteria, kulapuk, fungus, yeast. Okey, terima kasih. Okey, soalan ini pun konsep dia sama, bentuk dia sama seperti soalan tadi, bermaksud berikan satu contoh bagi setiap jawapan di A di atas. Bermaksud mesti merujuk kepada jawapan di atas. Okey, racun serangga ni merujuk kepada bahan kimia. Menjawab soalan yang pertama. Okey, dan yang kedua pun sama, haiwan dan serangga perosak. Okey, menjawab jawapan yang kedua. Okey, yang ketiga pun samalah, menjawab jawapan yang ketiga dan yang keempat. Okey, cuma di sini diberi banyak kan? Okey, sebenarnya untuk 4 markah ni boleh jawab setiap satu tu satu sahaja. Okey, sekiranya tak yakin, cubalah jawab 2. Tapi seeloknya jawab satu sahaja sebab markah dia hanya 4. Jangan bazirkan masa dekat satu soalan. Okey? Okey, yang seterusnya yang terakhir, berikan 2 akibat daripada makanan tercemar. Apa yang boleh menyebabkan kesan dia? Apa kesan dia daripada makanan tercemar? Siapa nak Saya jawab. Okey, cuba. Silakan Putri. Keracunan makanan, sakit perut, Okey, boleh terima juga kasih. loya. Okey. Okey, terima kasih Putri. Okey, betul lah, keracunan makanan ataupun cirit-birit, sakit perut, okey, ataupun muntah, loya, pening kepala dan juga boleh membawa maut. Okey, jawapan yang diberikan semua betul lah. Cuma dia nak 2 sahaja. Jadi boleh jawab 2, mana-mana. Okey? Okey, terima kasih. Baik, itu dia tadi antara contoh soalan di bahagian B. Sebelum kita nak berakhir, pastinya cikgu, kalau boleh kita kongsikan rumusan untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Okey, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah belajar sedikit sebanyak mengenai modul 1.
Okey, kemudian kita sudah cuba menjawab contoh-contoh soalan untuk bahagian A dan juga cuba menjawab untuk contoh soalan bahagian B. Okey, jadi daripada apa yang saya kongsikan tadi, cuba ingat baca semula soalan. Setiap kali nak menjawab soalan, mesti baca dan faham arahan soalan itu. Apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, untuk lebih baik, semasa membaca soalan tu, membaca arahan tu, gariskan. Okey, gariskan dulu apa kata kunci dia, okey, supaya kita tak terlepas pandanglah. Okey, kemudian untuk menjawab soalan pun sama macam saya nyatakan tadi, mesti rujuk soalan tu. Kalau dia cakap untuk menjawab soalan di A1 mesti jawab ikut susunan di A1. Bermaksud macam itulah. Jadi harapnya dengan perkongsian kita hari ini, murid-murid boleh menjawab dengan lebih baik dan murid-murid juga lebih bersemangatlah untuk belajar bidang ini. Baiklah Cikgu, terima kasih banyak-banyak untuk pembelajaran kita pada hari ini yang memberi fokus kepada pengenalan bidang perkhidmatan makanan. Terima kasih untuk Cikgu Nik Nurhelina Nik Rosli, Ketua Panitia Catering dan Penyajian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Alan Iskandar Bagan Serai Perak, juga kepada murid-murid secara atas talian kita pada hari ini. Tunjuk thumbs up sikit. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk jurubahasa isyarat kita, Cikgu Syaiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dalam slot sukses SPM 2022 memberi manfaat untuk semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.